Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Semoga apa yang saya share ni bermanfaat dan menjadi kata aha moment dekat you all. Gelak, mentah. Habis rumah ni. Habis rumah tengok ni. So, saya bukan chef, saya bukan guru, saya bukan siapa-siapa. Saya pun bermula daripada bawah juga. Saya pun bermula daripada zero juga. Saya pun bermula dengan menjaja juga. Saya pun kata bermula daripada run bisnes saya seorang. Saya tak ada. Dulu saya lah tukar jom semua benda saya lah yang buat. Semua benda saya lah buat. Dan saya kata kepakaran saya suka menjaja. Kepakaran saya adalah menjaja. So you all yang mana yang nak menjaja tu boleh tanya saya. Saya pakar bab tu, bolehlah kata. Kalau tak boleh takkanlah saya kata boleh bertahan sehingga 4 tahun. Sehingga 4 tahun. Tahun ni baru saya ingat sebelum berlakunya COVID, saya menjaja juga. Cuma tahun ni saya dah kata saya bagi tim saya yang pergi menjaja. So saya tak ada lah pergi menjaja untuk tahun ni. Sebab saya ingat sebelum COVID tu saya tak ada sebab saya pergi Phuket hari tu. So itulah saya. Tahu tak, itulah jatuh bangun saya dalam bidang bisnes. Bukan kata bisnes ni terus mencanak. Yes, ada kalanya mencanak naik. Ada yang turun merudung. Tak tahu nak buat apa dah. Blind tahu tak kepala otak ni. Buat go tu tak kena, buat ni tak kena, buat tu tak kena, buat ni tak kena. Tak kena belaka. Tanya orang tu pun, orang tu yalah, kata kita tanya orang-orang yang salah. So memang tak kena lah juga. Tanya orang bagi jawapan pun jawapan yang salah. Jawapan yang orang bagi tu kita tanya orang yang salah. Maksudnya tanya orang yang bukan buat bisnes. Dia pun makan gaji dengan orang. Dia pun kuli juga. So kita kalau nak tanya, kita biar tanya orang yang ada result. Biar tanya orang yang yang boleh bagi kata energi dekat kita. Orang yang boleh bagi poin-poin yang mencepatkan ataupun nampak perubahan grow kita punya bisnes tu. Tahu tak? So you all type kat komen dulu. Clear ke tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You all type kat komen dulu. Sebab untuk pagi ni saya kata nak sharing dekat you all. Nak santai-santai sambil kata sembang-sembang. Today suara clear. Ada lagi nak ni. Assalamualaikum Nari. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Nari. Salam dari Sarawak. Ana Man Abon. Wow. Nama pelik-pelik nama pelik-pelik. Nama tu macam, yalah, nama tu nama yang boleh di-brandkan. Ada. Kata bagi dah tu. Nama yang boleh bawa benda tu pergi jauh, tahu tak? So you all manfaatkan nama you all tu. Assalamualaikum Noris. Macam mana mula-mula Nori buat tim je? Sebab saya nak mula tapi tak pasti nak mula dari mana. Sebab sekarang saya buat roti saya semakin tinggi permintaan. So saya rasa saya nak buat tim. You all nak ada tim. Kata you all kena fizikal dan mental kena kuat. You all kena tahu cara macam mana nak ada tim tu. Tim seperti yang saya bagi tahu. Nak tim saya
daripada customer saya. Customer, bermulanya customer. Dan saya punya partner saya adalah member saya. So kata orang yang terdekat. Bukan saya ambil orang yang jauh dulu. Saya ambil orang yang main. Saya punya pangkat lah dalam Norris ni adalah orang yang terdekat dengan saya. Dan contohlah bahagian production, saya ambil mak saudara saya untuk mengetuai bahagian production. So saya dah susun benda tu. Benda ni kata dari kalangan kita. Andai katalah adik-beradik kita tak nak support kita, adik-beradik kita pun tak boleh nak tak say nak membantu kita, tak nak membantu kita. You all ambil yang boleh membantu kita. Ignore lah orang tak say nak membantu tu nak kerana dia tak nampak masa depan tu benda tu. Kalau orang tu yang nampak benda tu, you all boleh ambil dia. You all boleh ambil dia, bawa dia, ajar dia satu. Benda ni you all jangan anggap dia sebagai kuli. No, jangan ajar dia. Tim yang kita nak bawa dia pembawa rezeki dekat kita punya company kita. So pembawa rezeki, you all jangan buat dia macam kuli. No. Saya terapkan saya punya tim, apa impian dia, apa dia nak capai benda tu, tahu tak? Apa target dia. So dia kena capai benda tu, barulah dia dapat apa yang dia nak. Jangan buat macam kuli. Kalau buat macam kuli, memang duduk seminggu orang lain. Lepas tu tak say kerja lah. Beratlah kerja ni. Kita kena wujudkan suasana yang harmoni. Suasana yang boleh bawa dia ni, orang kata dia rasa best bekerja dengan kita. You rasa best bekerja dengan kita. Apa yang rasa best tu, you all kena tahu skop kerja apa yang you all nak bagi dekat dia. Dia kena tahu. Dia mari kerja tu bukan kata mari saya nak buat apa hari ni. Mari saya, sebab dia tak tahu. Dia tak tahu skop kerja dia. Dia tak tahu. Macam you all tengok saya sebelum ni. Okay, tim saya you all tengok. Tim saya bagi production ramai gitu kan. Tapi bila mana kata saya dah olah semua tu, saya dah gubal semua. Saya nampak kata tim saya tu boleh buat apa, tim saya tu boleh buat apa. So kita tahu, dia ni kelebihan dia di mana, kelebihan dia ni di mana, kekurangan dia mana. So apa kekurangan dia tu, kita jangan bagi kurang lagi kekurangan dia. Tahu tak? Permulaan saya ada tim, memang saya kata buat belakang. Kerja belakang. Itu bukan sebenarnya. Benarnya masa mula-mula tu memanglah kita tak nampak. Tapi bila dah lama-lama, untuk 2-3 hari ataupun seminggu, kita boleh nampak, dia ni lagu ni skop kerja dia. Okay, so kita bagi dia kata pagi-pagi bagi motivasi. Ada grup tau dok. Untuk tim ni kita kena ada grup. Grup ni kita bagi motivasi, kita bagi push energi tau dok. Barulah dia semangat nak buat kerja. Baru dia semangat, bukan lemah ya, tak silah mari kerja, ngatuk lah. Tahu tak, kita kena push dia, bagi energi dia. Tim ni, barulah tim kata yang masuk dekat kita punya company kita rasa macam bersemangat untuk nak, macam mana aku nak biar Norris ni di peringkat yang lebih lagi. Itu yang saya buat tahu dok. So benda ni bukan sekali buat terus jadi, no. Proses tahu dok. Proses tu hanya Allah saja yang tahu dok. Betapa ya Allah, rasa macam apa tu, bila kita ni masa kita kerja dengan orang memanglah sedapnya jadi bos, sedapnya jadi founder sedapnya jadi leader. Tapi bila kita di tahap jadi ketua, bila kita di tahap jadi leader, rasa nak jadi kuli balik. Gitulah, rasa macam tanggungjawab tu sangat berat tahu dok. Tanggungjawab sebagai leader ni sangat berat. Kalau you all tak boleh nak pegang tu, baik tak payah. Baik tak payah tahu dok. You all kena tahu apa skop kerja yang you all nak bagi dekat team you all. Barulah team you all tahu, aku kena buat hari ni apa skop. Macam team saya dia tahu dok. Okey, apa dia perlu buat. Okey, saya akan check. Okey. Ni kenapa tak buat ni? Okey. Terlupa.
Terlupa. Betul. Okey, buat ni. Kita jangan bapa tu ingatnya gini-gini, jangan push dia. Sebab kita tahu kekurangan dia macam mana. Kita pun ada kekurangan, tapi kita nak biar dia bekerja dalam suasana yang happy. Dalam suasana yang tak ada tension apa semua. So benda tu tahu tak? Faham. Thank you Nori. You all boleh ambil orang yang sekeliling dekat you all. Orang sekeliling. Kalau macam ramai you all tengok buat bisnes ni, adik-beradik, sepupu, sepapak. Tapi sebelum you all nak ambil dia, nak adik-beradik ni, yes. Dalam family, yes adik-beradik. Dalam bisnes, no. Bukan. You all jangan terapkan dalam family adik-beradik, dalam bisnes adik-beradik. Habis kau dah. Sebab apa? Sebabnya bila masuk semua nak jadi ketua belakang. Semua gila kuasa belakang. So kita ada dah agreement kan. Kita ada dah kata, nak masuk boleh. Ni kena kerja banyak ni kena buat. Family. Business not family, ya. Business not family. So, you all kena tahu perbezaan dalam orang Melayu biasalah Alah, adik-beradik pun nak berkira. Alah, saudara-saudara pun nak berkira. Yes, berkira. Sebab itulah kalau you all tengok orang Cina, adik-beradik pun stay dia bayar. Kita ni adik-beradik apalah free. Saudara free. No. Business. Ambil anak lagi Anak yalah, you nak ambil siapa-siapa pun tak ada masalah. Masalah ni kita permulaan kita nak ambil dia ni, kita kena ada apa? Orang kata polisi, tahu tak? Polisi. Waktu bekerja. Apa skop kerja? Bukan kata kerja pukul 9, mu nak suka-suka hatimu, mu nak masuk pukul 12 kau pukul 1 kau. Bengkerak lah tunggu masa bengkerak tahu tak? Kena ada benda tu. So kita bagi. Sebulan yang pertama lagu mana dia punya perkembangan dia bekerja lagu mana. Kalau dia kan nak grogi, tahu tak? So benda ni tahu tak? Kalau mak saudara saya dia tahulah lagu mana, tapi mak saudara saya sangat perfect 10 lah orang kata. Dia bagian sangat, dia buat kerja tu teliti dan baguslah. Kita kena tahulah sebab apa? Sebab bermula daripada kita. Kita yang kena handle benda ni. Kalau kita pun tak boleh nak tak boleh nak run, kita pun tak boleh nak handle kita punya team, better tak payahlah. Takutnya kita buat sakit hati je lah. Buat sakit hati kita je. Sebab kita bermulanya diri kita. Kita yang tak boleh nak ubah. Kata dia perangai dia tu kita boleh nak kata dia nak masuk kita punya dalam company kita. Kita kena tahu, kita kena bagi tahu dia lah apa yang kita kata dia nak masuk ni, masuk dengan cara molek apa dia punya skop kerja. Gitulah. Itulah yang saya buat. Bukan kata saya nak ada team lah. Saya nak ni. You all kena bersedia lah. You all, adakah you all bersedia dari segi fizikal dan mental? Kalau you all bersedia, boleh. Adakah you all boleh bayar gaji setiap bulan? Takkanlah nak bayar gaji kena bayar setiap bulan. Takkanlah nak tertunggak apa semua. Kita kena tahu. Jaga kebajikan kita punya team kita. Gitu. Salam Norris. Kalau kita buat kek moist tu dah dekor buttercream, memang long masuk peti air dia jadi keras je cakeknya. Jadi nak simpan macam mana yang elok? Minta penjelasan. Thank you Norris. Malas saya dah tunjuk dah kak. Semalam saya dah tunjuk dah. Lagu mana kejadian kata kek kita ni jadi moist lagu mana. Lepas tu saya tunjuk step-step tau dah. Kalau akak nak belajar sampai pandai lagu mana nak dekor lagu mana kata kek kita masuk buttercream, kata letak buttercream, memanglah dia keras. Tapi kalau akak buat kek tu keras kekang, letak dalam peti pun nak jadi lembut lagu mana? Dia keras. Basic dia tu keras. Sebab itulah penggunaan tepung kita kena tahu. Tepung ni, adakah tepung yang kita gunakan tu, adakah tepung yang betul?
Tepung apa yang sesuai untuk kita nak masukkan dalam kita punya adunan kek kita? Tepung apa yang sesuai? Kita kena tahu benda tu. Kalau kek yang kita buat tu keras berkengkung, keras berkengkung, percayalah letak dalam peti pun tak akan beg tu normal macam lembut, no. Tak akan jadi lah lembut. Sebab kek kita buat main yang kek kita buat tu dah kerah tahu dah kerah. Nak jadi lembut lagi mana? Memang kalau macam okey untuk kek lembut, okey letak dalam peti je jadi kerah Tapi bila kalau kita tahu step-step dia tu, kita keluarkan dalam 10 minit 15 minit, beg tu normal balik. Letaklah buttercream ke, fresh cream ke. Simpan lah macam biasa. Cuma kita kena tahu step yang main dulu ni. Step yang main dulu. Thank you Nori dah berkongsi ilmu dalam bisnes. Itulah macam mana struggle saya. Saya run bisnes sorang-sorang. Letih. Memang letih teramat-amat sangat lah nak oyaknya. Tapi sebab kita best, kita enjoy kita punya bisnes, kita enjoy kita punya apa yang kita lakukan. So letih tu jadi macam letih pun berbaloi kata. Betul Nori, susah nak jual dengan saudara mara. Kos harga nak minta murah. Kadang pening fikir. Lebih baik berusaha dengan orang lain daripada yang ada pertalian. Dia sebenarnya, you all nak buat bisnes ni, harga bukan di ranking yang pertama. No. Harga tu sebenarnya permulaan you all kena tunjuk value. Tahu tak value apa yang you all letakkan? Contohlah lagu ni deh. Contohlah. Okay, ni produk you all, okay. You all kena tahu produk you all ni apa yang orang akan dapat, apa kata benefit ataupun manfaat daripada produk you all ni. Apa produk you all? Tahu tak? Bukan kata, oi, aku kena letak harga RM5 lah. Aku kena buat harga murah. Sebabnya takut orang tak beli. Takutnya saudara-saudara kata, pergi Mekah balik hari. Lama aku jual ni tak laku. Lama duk main lapor You all kena ingat, harga bukan ranking yang pertama. No. You all buat bisnes. Saya dulu pun gitu juga. Saya takut bermain dengan harga ni. Sebab apa? Sebab takut orang tak beli. Takutnya rugi. Takutnya tak habis aku punya kek aku. Tahu tak? Bila saya tukar benda tu, saya nak bagi orang nampak apa value yang saya tunjuk dekat orang. So benda ni orang tak akan kata mahal dah. Orang apa tu? Bila orang PM, kata, berapa ni? RM30. Beres. Bagi nombor akaun saya. Dia tak akan kata mahal. Sebab apa? Sebab kita tunjukkan value apa yang kita bagi daripada kita punya produk kita, tahu tak? Value apa? Apa kegunaan? Contohlah macam yang saya keluarkan Brownies World tu. Brownies World, apa yang you all dapat manfaat dia adalah you all just buka, you all boleh makan bersama dengan family you all di waktu petang. Minum petang, tahu tak? Sangat senang, mudah, dan benda tu sangat senang nak simpan. Benda tu you all letak atas meja je. Tak payah letak dalam peti. Senang. Kata nak makan untuk buat sampingan sebelum nak makan benda berat, ataupun selepas kita makan benda berat, kita makan nasi, kita boleh makan sampingan Brownies World tu. You all kena tunjukkan value apa yang you all buat untuk bagi manfaat dekat orang. Itu yang pertama. Kata harga tu, you all harga tu di ranking kedua, tahu tak? Di ranking yang step dia. Yang pertama, you all kena tunjukkan value apa yang you all bagi dekat you all punya orang tu, manusia tu, customer you all. Barulah orang tak kata mahalnya. Dan you all buat bisnes, you all kena tahu siapa target market you all. Bukan semua orang makan, no. You all jangan ingat semua orang makan benda ni. Semua orang nak benda ni. Sampai bila-bila lah orang tak akan beli, tahu tak? Sebab apa? Sebab salah target market. You all kena tahu siapa yang you all nak jual kat siapa. You all nak jual kat siapa. Siapa yang you all punya sasaran you all. Dalam bisnes, itu yang paling penting.
sasaran. Tahu dok? Saya dikelilingi oleh orang-orang kampung, tapi sasaran saya bukan orang kampung. Bukan orang kampung. Bukan target market saya adalah orang kampung. Sebab itulah kenapa saya tak jual ke orang kampung. Bukan kata action apa semua, tapi business. Business is business. Memang business memang itu lumrah dia. Memang itu lumrah dia. Kita kena tahu siapa target market kita. Barulah kita capai apa yang orang PM. Samalah dengan you all. You all PM team saya. Kenapa team saya tak reply? Sebab apa? Sebab terlampau ramai yang nak join PJJ sepenuh merdeka ni, tahu tak? Terlampau ramai. You all tengoklah semalam. Saya pun kata terkejut. Sampai dekat 60 orang yang join live saya semalam. Macam mana saya tunjuk kit basic, nak buat kit tornado. Itu value yang saya tunjukkan. Itu value dia, tahu tak? Dan value tu you all tak akan dapat kat mana-mana. Percayalah pada saya, value yang saya tunjukkan dekat you all tak akan dapat kat mana-mana. You all join PJJ orang lain. Adakah sama dengan PJJ saya? Tak akan sama. Tak akan sama. Sebab apa? Sebab PJJ saya mahal. Yes, of course mahal. Sebab apa? Sebab value yang saya tunjukkan, value yang saya bagi, saya komit dengan you all. Setiap minggu saya bagi live. Apa yang patut aku buat? Aku nak ajar orang yang join saya punya PJJ, buat sampai pandai, buat sampai jadi, buat sampai hasil dia, boleh buat income. Itu benda tu. Dan you all nak samakan saya PJJ saya dengan PJJ orang lain, memang meninggal lah. Memang tak akan sama sampai bila-bila. Tak akan sama. Itu kelebihan saya. Itu kelebihan Noris. Yang tak akan sama sampai, tak akan sama. Adakah orang buat PJJ boleh komit setiap minggu, buat live, bagi penerangan satu-satu, apa loyang yang patut buat, apa loyang yang patut guna, lagu mana nak guna, step lagu mana nak buat, macam mana cara nak putar, macam mana cara nak kukus, macam mana cara nak bakar, macam mana cara pengiraan modal yang patut kita laburkan, dan macam mana cara nak menjual, berapa harga yang patut kita jual untuk kita nak bagi supaya benda tu akan nampak hasil. Ada kata keuntungan. Bukan menjual semata-mata nak jual je. Itu kelebihan saya. Kalau you orang rasa, Noris, PJJ Noris, harga dia boleh terlihat dia. Memang pun. Memang. Tapi you dapat apa yang orang lain tak dapat. You dapat apa yang orang lain tak dapat. Apa yang you dapat? You dapat of course lah. Apa yang saya buat, value yang saya tunjukkan, pengalaman saya, macam mana saya buat benda tu, berapa yang saya jual, berapa yang patut jual. Tahu tak berapa patut jual? Dengan modal banyak ni, berapa yang patut jual? Tahu. Nak tanya tepung gandum kena ayak ke kalau nak buat kek? Tepung gandum tu ramai gila orang ayak. Sebenarnya macam kalau saya just ayak, kata nak buat kek coklat moist, kukus saja. Sebenarnya kalau you pakai super fine tak perlu ayak pun. Tapi super fine tu dia tepung yang paling halus. So bila tepung yang paling halus tak perlu ayak dah. Buat kepada dia lagi ayaknya buang masa. Tahu tak? Buang masa. Sebab itulah kenapa orang beli tepung yang mahal. Tepung yang mahal. Sebab dia punya kualiti, dia punya tepung. Dia punya kualiti, dia punya tepung. Tahu tak? Tak perlu dah ayuk apa semua. Kalau macam saya pakai tepung biasa je. Dan saya tak ayuk pun. Sebabnya kata saya ada step yang lain. Tak perlu pun. Tak perlu nak ayuk sebenarnya. Kalau kita tahu cara dia. Kalau kita tahu cara dia. Tahu. Sis nak tanya kenapa fresh cream putar tak naik? Mungkinlah sis punya bekas tu terlepas pandang dengan minyak ke, ada dia punya minyak ke sikit. You kena pastikan bekas tu bersih sebersih-bersihnya. Dan kata cara nak putar tu biar
putar medium. Sorry Nori dengan kata putar medium. Putar medium. Dah putar tu permulaan kalau 3 minit dia dah nampak dah. Kalau tak naik-naik tu ada something wrong lah you all punya. Bekah ke, fresh cream ke. Tengoklah juga. Sebab itulah saya kata kalau permulaan ni you all buat sikit je lah. Buat sikit dulu. Takutnya buat banyak-banyak pas ni tak jadi. Buat lagi. Tak naik kena buat lagi. Pastikan bersih sebersih-bersihnya. Salah Nori, ya betul tu. Kek lembut akan jadi lembut balik. Thank you Noris. Akak baru belajar. Oh, tak apa. Belajar. You all kalau nak join saya punya PJJ, kalau tak boleh tahan maki, tak boleh kena marah, seleh sikit serah hati, terasa hati, jangan join saya punya PJJ. Saya nasihatkan jangan join. Dan jangan join saya punya live. Kalau rasa benda tu, dia ni ke, kasar lah dia ni ke, garang je. Tak ada nak berlembut apa semua. Memang saya style lagu ni. Kalau saya you all tak boleh nak pergi menjual lagu tu. Kena menjual ni, kita kena tahu cara dia. You all rasa lagu mana? Aku dengan aku tidur aku rasa. Tahu? Dia kena kata biar push. Biar push tahu tak? Bila push tu, lagi semangat kata. Kalau you all tak boleh nak terima, tak payah masuk saya punya live. Jangan follow saya punya page. Jangan masuk saya punya PJJ. Tu je saya nasihatkan. Jangan masuk. Okay, faham Nori. Yang penting value. Price nombor 2. Yes. You all saya nak dekat you all Saya baru tahu duk. Dan saya bagi tahu dekat you all. Saya ni 5 tahun saya buat bisnes, baru tahu benda ni dan tak salah. Saya bagi tahu dekat you all sebab saya kata saya tak nak you all pun 5 tahun lagi baru kaya. 5 tahun lagi baru senang. Saya tak nak gitu tahu tak. Saya nak kita biar senang, hidup senang, beramai-ramai. Dan benda ni saya share dekat you all supaya saya tak nak you all ditakut yang lama. Saya tak nak you all buat benda yang sama apa yang saya buat sebelum ni. Apa yang saya buat? Saya tak kira tahu tak. Saya tak kira berapa yang modal yang saya buat, laburkan. Saya tengok orang, saya pakai hentam je. Tak apa, aku rasa boleh dah. Aku rasa boleh dah RM10. Sedangkan modal yang saya keluarkan adalah RM8. Nak berbaloi macam mana RM8? Utuh RM2 je. Utuh RM2. Tahu tak? Untuk RM2 nak bayar setahun lagi kalau ada. Nak biar benda ni RM2 tahu tak. Sekurang-kurangnya dia kena 2 kali ganda. 2 kali ganda ataupun 3 kali ganda benda ni. Barulah kata kita boleh buat nak ada ejen. Ada yang tanya saya, Nori, saya ni buat kek RM5. Saya ni nak ada ejen. Lagu mana saya nak buat? Lagu mana saya nak buat? Nak bagi dekat ejen saya ni. Jual RM5. Untung bila saya kira balik, untung dia dalam tak sampai pun berapa ringgit hari tu saya tak ingat dah. Saya kira dah lah. Dia tanya saya. Saya buat cheese meleleh, saya jual RM5. Saya jual RM5. Lepas tu dia bagi tahu lah modal berapa yang dia buat ke. Dia kira dah lah. Lepas tu saya ni ada ejen. Saya nak ada ejen. Lepas tu saya nak kata, yalah ada ejen ni sebenarnya sedap kalau kita tahu cara dia. Cuma kita tak tahu cara. You jual murah RM5. You nak bagi dekat ejen you berapa? Nak bagi RM4. Lepas tu dia jual banyak. Lepas tu kita mestilah. Contoh lagi ni deh. Okey, contohlah saya ada ejen, saya ada stokis. So benda ni kata saya nampak dah benda ni, cuma kat saya tak boleh nak buka lagi ejen, nak buka lagi stokis. Belum masanya lagi. Saya benda ni banyak benda sebenarnya saya planning. Saya planning bukan untuk saya je, untuk you all juga yang mana yang nak jana pendapatan. Saya tahu ramai yang duduk buat kat rumah tapi
Tapi no, ada income. Jangan tak? Dan benda ni, orang kata kita kena pastikan modal kita ni, kita nak jual 2 atau 3 kali ganda. Contohlah 3 kali ganda daripada tu. Okay. So, bila 3 kali ganda, you all nak bagi dekat agent you all at least 10% daripada tu. 10%. Contohlah RM5, you all nak bagi 10%. Sama pula dah. 5%. Untuk ni, you all nak bagi RM4.5, nak suruh dia jual RM5 juga. Memang meninggal lah. Tahu tak? Dia tak syok tahu tak benda ni. Orang ni dia nak untung lebih, nak untung banyak. So benda ni kita kena tahulah modal berapa yang kita laburkan dan berapa kita kena, kalau benda tu kecil ataupun dia punya harga price tu RM5, kita kena kuantiti yang banyak. Sebab tu lah kalau you all tengok orang, kenapa orang jual cheese meleleh apa semua, kenapa dia buat banyak? Kenapa? Sebab apa? Sebab dia nak orang kata nak biar keuntungan dia tu walaupun sedikit tetapi kuantiti yang banyak. Bila kuantiti yang banyak, dapat untung, dapat banyak lah. Keuntungan banyak lah. Sebab dia walaupun untung, orang kata untung yang sedikit tapi kuantiti yang banyak. So bila banyak, dapat banyak lah. Faham tak? Kita ni sebab apa? Sebab kita homemade. So homemade, kita tak boleh nak keluarkan banyak. Takut. Halah, banyaklah je lah. Kata kat fikiran ni, benda tu tak, kata lama ke aku buat banyak, tak laku lah. Lama ke tak terjual lah ke. Lama ke tak balik modal lah. Apa semua. You all kena tahulah. Sebab tu lah permulaan you all business. You all kena tahu siapa target market you all. Berapa you all kena buat. Okey, sehari berapa aku kena jual. Berapa sehari? Contohlah 10 bekas. So 10 bekas. Kena. Benda tu jual untuk sendiri. Tapi kalau you all ada ejen lain. You all jangan nak sama ke. Bila kita buat sendiri dengan nak ada ejen, tak sama. Dan bila mestilah, contohlah you all bawa saya ejen ke, jadi ejen. Contoh ni, jangan duk PN saya nak jadi ejen pula. Orang contoh. Papamu ni tak leh. Ni skema orang kata ejen. Pergi PN saya. Tak ada. Saya royak contoh. Okey, contohlah ke. Saya ni ada ejen, ada stoki. Of course lah you all, bila mana you all buat sale kakao. Saya sebagai leader, of course lah saya nak bagi contohlah gelemah ke sorak. You all mestilah semangat benda tu, janganlah tak? So benda tu lah saya boleh cover untuk ejen saya, untuk stoki saya. Tahu tak? Bukan kata untung you all nak untung RM1 ke you all nak untung RM10. Mestilah nak untung RM10. Janganlah tak? Benda ni yang main psikologi tau tak? Main psikologi. Wih, banyaknya. Nanti mentah. Sabar dulu. Nak baca sesa. Sis nak tengok ulang live semalam. Nak tengok kat mana? Akak buka dekat page saya. Lepas tu, tengok dekat video bawah tu ada. Bawah tu. Akak kena scroll bawah tu ada video-video. Tengok balik deh. Jangan lupa follow. Like saya punya page tu je. Gitu. Tak sama, ya Nori kan nak cuba PJJ Nori. Baru payment semalam. Tapi masih belum approve lagi FB. Belum lagi. Sebab saya tak launch lagi. Apa tu? Lagi 26 baru saya launch. InsyaAllah lah 26 baru saya launch. Assalamualaikum Nori. Kalau jual kek cheese 6 inci RM17 kira murah juga kan harganya. Dia masalahnya bukan murah mahal, Kak. Masalahnya ni orang beli sebab value. Bukan harga. Harga tu sebab dia kata salah sasaran tahu tak. Sebab kita pergi jual mahalnya. Kita pun jadi down. You kena tahu. You kena nak jual ni di platform yang mana.
Di platform yang mana? Adakah you all nak jual secara online ataupun you all nak jual secara offline? Tahu? Akak kena kira kek cheese neci ni berapa modal dia? Berapa modal? Modal dia berapa? Kalau modal dia RM5, akak nak jual RM17. Yes, sangat recommended. Sangat recommended. Gitu. Betul Nori, you memang terbaik. Banyak benda yang saya tak faham. Promosi gapo merdeka. Oh, PJJ. You dapat saya punya Brownies World free je. Tak sudah bayar lah postingnya. Ni kak Noris, saya ke dapat ke, saya ke join PJJ. Brownies World Noris tu ke, saya kena bayar posting RM10 kau. Oh, kata free. Free. Dapat buat apa yang tak pernah buat. Kek marble tepung tak payah ayak ke? Saya tak ayak pun. Kalau you all nak guna super fine pun boleh. Super fine. You all kalau nak guna super fine, saya nasihatkan you all jangan guna 100% super fine. Tepung super fine ni tepung gandum juga. Cuma tepung gandum yang high quality dan dia sangat halus. So sangat halus tak perlu ayak. Dan untuk kita nak biar kata jangan bagi tekstur kek kita ni terlampau gebu sangat. Gebu lagu mana? Bila kita makan tu, dia macam terburai tahu tak? Terburai. Kalau macam saya tak suka lagu tu. So untuk nak mengelakkan terburai, kita kena campurkan super fine dengan tepung gandum. Itulah tip dia. Sebab saya dah try dah. Bila saya guna tepung super fine, 100% tepung super fine, dia akan jadi moist sangat. Bila moist sangat, dia berderai. Bila berderai tu tak berapa nak syok makan. Rasa tak puas tau dah. Rasa tak puas nak makan ni. Betul tu. Sebab tu kita guna tepung yang berprotein tinggi kan. Yes. Hai Nori, berapa PJJ? PJJ promo 10%. Untuk detail you boleh WhatsApp tim saya lah. Saya dah pin dah. Nak WhatsApp dengan Cik Fa'ai pun boleh. Nak WhatsApp tim saya tu dia jenis budak-budak dia jenis biasa-biasa gitu lah. Tak sudah skimas-skimas sangat lah. Api besar atau api kecil mempengaruhi cara kukusan ke Nori mau pencerahan. Api besar atau api kecil. Kalau macam saya, dia mempengaruhi. Dia sebabnya kalau besar, air dia tu cepat kering lah. Tu je lah. Cuma gak dia tak boleh nak cover. Kata contohlah you buat kukusan yang kecil ke. You buat tak adalah kecil sangat, tak ada besar sangat. Kalau terlampau besar, kita punya kukusan tu kecil. So bila kecil, dia air dia tu akan jadi meresap tau dah. Dia meresap dan akan cepat kering. So jangan terlampau sangat api besar sangat. Itu je lah. Cuma dia kukusan tu cara kukusan tu sebab apa? Sebab kita masukkan dia tu air tak mendidih lagi, gaduh lagi bubuh. Memang meninggal laki kita. Kena pastikan air kukusan tu biar betul-betul mendidih. Baru kita letak kita punya adunan kek kita tu. Gitu. Sis nak buat donat boleh ke guna tepung kek yang jual kat pasar raya tu? Saya nasihatkan you pakai high protein. Nak buat donat pakai high protein. Itu recommended lah. High protein pergi beli kat kedai je. Tepung-tepung biasa ni boleh. Cuma orang kata banyak prosedur dia lah. Kalau tepung high protein ni dah tentu dah tepung roti. Kemenjadian tu dia nak jadi tu lebih tinggi lah. Gitu. Kalau macam saya kalau saya pakai memang tepung high protein. Kalau tak ada high protein tak buat lah. Gitu. Cahayalah Nori, you sama I. You sama I sama you. Assalam. Sambil buat kek ni dengan live info berguna dari Nori. Thank you banyak. Tepung super fine kena masukkan gula juga ke? Wih, kena masuk. Super fine ni dia sama dengan tepung gandum biasa juga. Cuma beza dia, tepung gandum biasa ni tepung hak biasa je lah. Tepung biasa. Cuma tepung ni dia banyak brand. Dia banyak brand, banyak kualiti dia. Banyak ke? Kalau macam you tengok macam tepung Cak Wow, harga dia RM2.5, RM2 3 ke. Kalau macam tepung macam
Cempedak pula dah. Cempaka ke? Tepung cempaka RM1.8. Dia tengok brand. Tahu tak dia tengok brand. Sebenarnya boleh je you nak pakai mana-mana pun. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah pun benda tu. Sebab tepung ni memang untuk buat kek. Untuk nak buat benda kata yang melibatkan bakery ni. Cuma kat dia punya kualiti. Dan you all jangan sama ke. Oh, harga RM1.3. You all pun nak jual dengan harga apa tu. You all kena tengok lah punya you all punya berapa modal. Sebab itulah nak jual kek ke gapo ke kena kira modal berapa yang kita laburkan. Super fine ni kalau macam super fine ni tepung ganda juga, cuma tepung yang high quality dan dia tak ada campur gula, tak ada. Kita kena campurkan gula. Gula. Dan gula tu of course lah gula caster. Jangan dia guna mentah-mentah lah super fine. Gila letak tepung pula dah gula icing. Memang meninggal lah. Kena pakai gula caster juga. Walaupun dia high quality setara mana pun kena pakai gula caster. Ingat tu gula caster. Gitu. Memang guru nori dulu macam tu kan, bukan garang, api tegas. Jangan masuk kalau jenis orang. Tak boleh lah saya ni dengan Noris ni. Tak boleh. Saya ni jenis belembut. Saya ni apa yang Noris kata ni terasa hati. Jangan masuk. Saya nasihatkan jangan masuk. Kalau jenis mudah orang terasa ni jangan masuk deh. Dia kena hati kena kebal, hati kena kuat, fizikal mental kena kuat. Tu je. You all nak jadi orang, nak jadi orang yang lebih lagi, orang yang boleh bagi manfaat dekat orang. So kita kena buat benda yang tak pernah kita buat, dan you all kena hadap dan kena tempuh lah benda tu, tahu tak? Kalau you all nak buat bisnes, hati kena kebal, hati kena kuat. Kalau tak kuat, tak usah buat bisnes. Nasihat ke jangan buat bisnes. Gitu. Ni kak, saya tak boleh lah, tahulah. Dah down dah ni. Tak boleh. You all kena ada kata planning dan orang yang boleh you all punya bagi semangat dekat you all, tahu tak? Tidak gak kita ni lemah, kita ni tak kuat, kita ni mudah terpengaruh. Lepas tu mulalah. Go ni lah. Tak nak dah buat bisnes. Buat bisnes ni rugi. Tak gaji pun untung. Duk rugi. Jauh tak beli pun. Aku buat 10 ada. Aku buat 20 orang tak beli. Lagu mana nak buat ni? Lagu mana nak buat? Orang-orang hati kebal je layak join, baru boleh berjaya. Mengantuklah Nori kalau dengar suara yang perlahan tak jelas. Tahu pun. You baik hati Noris. Thank you. You pun baik hati juga. Siapa tidur mendengarnya? Suara perlahan. Ya, Nori, saya buat kek coklat cheese atau apa-apa jenis pun, walaupun dah masuk peti freezer, kuatkan stay lembut. Step buat kek tu yang kena betulkan. Yes. Nori nak tanya, donat yang gaul gula bila lama-lama kenapa berair? Gula tu donat jadi basah, keras. Bagaimana nak bagi elok gula yang salut donat tu cantik, kering je? Sebab you all buat tu time bila? You all buat tu time macam mana you all buat? Tahu tak? You all salut tu time bila? Adakah masak terus salut ataupun kering? You all kena tengok benda tu. You all tengok. You all buat ke? You all buat, try you all bagikan dua. Lepas tu tengok tengok time basah, time kita akak tu kita salut gula jadi lagu mana, ataupun bila sejuk kita salut gula jadi lagu mana. Tengok. You all jangan percaya saya. You all just buat je. Tengok kamu menjadi lagu mana. You all salut masa masak tu, you all salut terus gula, dengan sejuk baru you all salut. Dia jadi lagu mana? Adakah berbeza dua tu? You all tengok. Tengok.
Cara nak buat donat tu lagu mana nak jadi lembut, donat jadi basah kerah. Donat jadi basah kerah. You all kena tahu step nak buat donat ni lagu mana. Adakah you all nak buat donat yang biasa ataupun English donat? Dia lain deh. Donat yang biasa dengan English donat. You all kena tahulah cara dia. You all teragi tengok, tera makan donat Starbucks tu. Teragi makan donat Starbucks tu. Walaupun you all tengok donat Starbucks ni kita order, baru dia keluar daripada freezer. Kenapa boleh letak dalam freezer, dan kenapa dia letak dalam microwave, dia panaskan dalam microwave, dia jadi lembut. Kenapa? Sebab dia tahu, orang kata step kita menghasilkan benda tu masa mula-mula. Dia kata cara penggunaan tepung kepia you guna. Sebab itulah saya kata kalau nak buat donat ke roti ke, saya rekomendakan you pakai tepung high protein. Itu tepung yang memang sesuai lah, dan orang kata dia punya percentage dia nak jadi tu lebih tinggi. Banyak jadilah orang kata. Kalau tak jadi lagi tu kena buat lagi lah. Kalau buat tak jadi, buat lagi. Gitu. Salam Nori, saya nak tanya tentang cara buat tepung kek. Maksudnya sukatan untuk jadikan tepung tu tepung kek. Saya tak buat. Saya tak buat tepung kek lagu tu. Saya buat manual. Maksud manual adalah saya campurkan tepung dengan sukatan dia. Contohlah baking powder, sodium bikarbonat, gula berapa. Saya buat satu-satu. Saya tak beli kedai tu tepung kek gitu. Tak. Saya buat satu-satu. Saya buat satu-satu. Kalau macam tepung kek tu dia dah ada dah dalam dia tu, kandungan dalam dia tu dah komplit dah. Contohlah tepung vanilla sponge tu kan, dia ada kandungan dia dah. Itu je lah. Itu je saya guna. Tepung kek lain-lain, tepung flour, tak ingat dah. Banyak ke kat kedai tu. Tu saya tak guna tahu tak. Sebab apa? Sebabnya tak jadi aku buat. Baiklah buat menu jadi pada buat hot tu. Baik buat hot tu. Nori, kalau jual kek cheese meleleh loyang saiz 8, jual anggaran RM20. Murah kah? Tu gini kak. Gini nak oyaknya. Ni main nak oyak ni. Dengar ni deh. Dengar. Okey? Dengar molek-molek ni. You all nak tahu harga tu boleh ke dok jual RM20? You all kira dulu modal berapa? Modal dulu. Kek, kata you all guna berapa gram dalam tu? Berapa gram you all buat kek suruh jadi saiz 8 tu? Kata you all nak jual RM20 tu. You all kira dulu berapa modal yang you all laburkan, baru you all boleh jual. Kalau anggaran harga dia lebih kurang dalam RM7 atau RM8, boleh jual RM20. Tetapi kalau harga dia dah modal dia RM15, mu nak jual RM20, memang meninggal. Tahu tak? Memang meninggal. You all kena pastikan you all tahu cara pengiraan tu. Betul tu Nori, betulnya. Besarnya Nori. Dok lah. Besar ke dia? Tak ada besar lah, biasa-biasa je. Nori, rasa kalau home bakers picisan ni kena beli barang-barang tepung gula semua tu secara pukar banyak ke untuk dapat untung yang baik? Dia lagi banyak. Dia main saing deh. Dia main saing di sini. Saing maksud dia lagi banyak you all keluarkan. You all beli modal banyak, lagi banyak you all dapat dengan syarat you all kira berapa modal yang you all keluarkan. Dan you all kena tahu deh, lagi banyak kata you all kena, sebab itulah kenapa orang kata fokus kepada satu. You all terap beli banyak, you all nak buat, you all nak, contohlah you all bisnes you all beli banyak-banyak.
Beli kata aku ni tak boleh. Customer nak go tu tak ada. Nak go ni okey buat belakang Ni saya nak bagi contoh dekat you all deh. Okey, nak buat belakang. Kek cheese meleleh, mango pun buat, pandai pun buat, blueberry pun buat, tornado pun buat, coklat berhantu pun buat, strawberry pun buat, Oreo pun buat, Nutella pun buat. Buat belakang. Boleh katakan 10 jenis lah you all buat. Dengar molek-molek ni. 10 jenis. 10 jenis buat. You all rasa lagu mana? 10 jenis you all buat, nak buat ni mestilah memerlukan modal yang besar sebab you all nak jual, you all nak buat 10 jenis. Modal yang besar sebab you all nak buat pelbagai 10 jenis ni. Tetapi try you all buat satu jenis, you all fokus kepada satu jenis. Satu jenis you all you all Allah rasa macam rengeng kepala otak. Gitu je lah maksud dia. Rengang sangat kepala otak ni bila kita memikirkan hanya satu sahaja. Bila kita memikirkan hanya satu sahaja, apa yang kita nak buat. Weh, saya dulu gitulah juga. Banyak tahu tak. Dengan harapan orang nak beli lah. Orang nak beli belakang. Tahu tak. Tapi bila saya bertukar kepada satu sahaja, weh, rasa penat dia tu. Orang kata rasa rehat sikit. Rehat lah 2-3 kali ganda rehat pada bangdi dulu. Lepas tu cara pemikiran kita hanya fokus kepada hak tu je. So apa terjadi pun hak tu je. Dan modal dia tak sebesar yang kita nak laburkan 10 jenis ni. Gitu tahu tak. Tahu. Kalau you tengok orang lain, you tengoklah orang jual. Kenapa dia dapat untung lebih bila dia fokus kepada satu. Wis, sangat best bila kita fokus kepada satu je kita nak buat. Rengeh rasa kepala otak ni tahu tak? Rengeh kepala otak ni. Dia kalau beli pukal ni memanglah. Kalau you beli pukal, you dapat untung, you dapat rugi pula. You dapat dengan harga yang murah berbanding you beli satu-satu. Tetapi try you fikir, kalau beli pukal pun tapi you nak buat banyak jenis. Daripada you beza beli pukal tapi buat banyak jenis dengan beli pukal buat satu jenis. Tengah kira gitu. Tahu tak? Beza sangat-sangat. Tahu tak? Kau tepung naik sendiri macam mana pula Norris? Tepung naik sendiri tu tepung yang dah tambahkan baking powder di dalam tu. Dah complete, dah ada baking powder apa semua dah dalam tu. Kalau pakai tepung naik sendiri macam mana pula? Kalau pakai tepung naik sendiri tak payah tambah dah lah baking powder apa semua tu. Just tambah benda-benda yang lain je lah. Gitu. Faham? Nak tanya Nori, kek brownie ni tahan berapa lama kat luar? Ada customer order nak brownie. Kalau akak buat awal letak luar boleh kan? Boleh. Saya tu brownie saya sebulan kot. Sebulan. Orang kata paling minimum lah sebulan. Sebenarnya lebih lagi. Tapi saya bagi tahu, saya nak, orang kata saya, Nori sini sebulan. Kata sebab saya buat lebih tahu tak? Saya buat lebih daripada 1 bulan. Saya dah buat kajian benda tu lebih pada 1 bulan. Tapi sebab kata saya tak tahu you all punya persekitaran you all lagu mana, keadaan you all punya rumah you all, bilik you all tu lagu mana, suhu bilik lagu mana keadaan bilik you all tu. Adakah panas ataupun sejuk ataupun lagu mana? Orang kata sangat memainkan peranan juga benda tu tahu tak. Tapi kalau brownie ni dia sangat senang lah nak jaga dia brownie ni. Kalau you nak buat 2 hari sebelum pun boleh, seminggu sebelum pun boleh, sehari sebelum nak letak luar pun boleh. Norris, tip tadi nak tahu kalau buat kek guna tepung kek super fine kena campur tepung ganda biasa. Nisbah berapa Norris? Kalau 2 cawan separuh-separuh ke? Dia kena biasa kena tepung ganda lebih daripada tepung super fine lah. Contohnya, relate molek gini. Relate molek. Tak sikit. Gitu. Okay, contohlah you all buat contoh gini deh. Tepung tu
tepung gandum dia 2:1 lah. Contoh lagi ni deh. 200 gram. 200 gram you all punya tepung gandum super fine 100 gram. You all jangan buat lebih super fine. Sebab apa? Sebab nanti super fine dia boleh kontrol dia punya ada kontrol dia punya tepung gandum tu nanti kek kita ni jadi berderai lah, tak cantik. Orang kata bukan masalah tak cantik, dia lembut, cuma terlampau lembut sangat. Sekali macam saya tak suka. Tak tahulah kat you all. Kalau you all rasa you all nak lembut, tekstur nak gebu, nak berderai, boleh you all guna super fine. Tetapi kalau you all nak biar kata nak yang lembut, tak lembut, dia medium. So cara dia kena lebihkan tepung gandum berbanding dengan super fine. Kalau buat kek coklat, wap air tu akan mempengaruhi kemampatan kek ke Noris? Wap air tu akan mempengaruhi kemampatan kek ke? Ada juga. Cuma dia sebenarnya bergantung kepada you all punya cara putar tu. Cara putar tu sangat memainkan peranan. You all putar tu lagu mana? Adakah putar tu terlebih? Adakah putar tu terlampau lama sangat ke? Kurang sangat ke? Lagu mana? Tahu? High protein dengan tepung roti tu sama ke? Lebih kurang. Cuma lah ni orang guna high protein lah. Sebab lah ni dia dulu tepung roti. Lah ni orang dah keluarkan dah gandum tepung high protein tu. Sedap dengan Nori belebeh. Bukan mulut saja juga. Dengar kita belebeh lah. Aduh lah. Assalamualaikum Nori. Nak tanya, apa beza kalau buat kek span pakai tepung self racing teknik bakar? Ada beza tak kalau nak kukur? Oi, sangat berbeza kak. Berbeza. Cuma cara dia buat sama je. Cara dia buat mungkin lebih kurang sama. Dia punya cara buat. Cuma berbeza. Bakar dengan kukuh, tekstur dia tu lain. Rasa dia lain. Kemoisan dia tu lain. Kalau macam saya, tepung self racing ni kalau you tak pandai nak buat, saya recommendkan you jangan lah. Kalau tak pandai, kalau you pandai tak apa. Kalau you tak pandai, baik you buat manual. Benda tu lagi kata kita tahu okey tepung ni banyak mana aku kena bubuh, baking powder banyak mana aku kena bubuh, kena letak baking powder banyak mana aku kena letak, sodium bicarbonate banyak mana aku kena letak. So benda ni kita tahulah, apa tu kita tahu banyak mana kita kena letak. So di sini kalau macam self racing flour ni dia dah kata tepung ni dah dia campuran. So kita tak tahu banyak mana baking powder dia letak. Tahu tak? Kita tak tahu. So kata anggap kita bila berlakunya, bila kita buat manual ni, bila berlakunya mistake, kita boleh tahu aku rasa banyak sangat lah soda ni. Okey, aku akan kurangkan. Gitulah. Saya lebih suka saya buat manual. Sebab saya tahu apa kekurangan kek yang saya buat ni. Kenapa kek ni jadi lagu ni. So, bila kek ni lagu ni, aku kena buat kurangkan gini. Aku kena kurang. Masa tu lah kita nak biar kata benda ni kita nak modify. Tahu tak? Kita nak modify tapi dengan benda yang sama. Cuma kita modify benda ni untuk kita nak biar lebih lagi rasa dia. Rasa lebih sedap lagi. Bukan kata, pakai 4 butir telur. Tak apalah aku pakai 3 butir telur je lah. Ikut demo je. Kek lapis Sarawak sesuai tepung super fine. Saya tak suka mana kek lapis Sarawak. Kata bukan tak suka makan. Suka makan cuma nak buat tu sebab lambat. Sebab lambat. Nak tanya tepung Hong Kong tu apa beza dengan tepung yang lain? Tepung Hong Kong dia banyak untuk tepung. Dia lebih kurang macam tepung roti jugalah. Tepung kata untuk nak buat roti lah. Sebab dia banyak fokus kalau macam untuk tepung Hong Kong ni dia banyak untuk nak buat pau. Dia banyak nak buat pau lah. Sesuai sis. Gapo?
Noris, kek coklat lemon yang di wrapping tahan berapa lama dalam peti ais? Dia 2 minggu okey lagi. Kalau you nak letak nak lagi lama kena letak dalam freezer lah. Dia lebih bertahan lebih kurang dalam sebulan, 2 bulan boleh. Nak tahan lama kena letak dalam freezer. Guna gula custard sis, tak basah tahan lama. Ni akak ni jawab dah ni. Comel Nori, makan pagi dah kau? Makan dah. Makan dah. Tepung bersebut nak penaik. Tepung naik sendiri tukar. Yes. Noris, muda supaya anak dara. Yalah, kata Sweet 17. Noris, apa beza ataupun protein tinggi dan tepung pau lebih kurang je. Cuma kalau macam tepung pau tu dia banyak fokus kepada pau lah. Dia untuk you nak menjadi pau nak suruh tu memang pakai tepung pau lah. Ada juga orang tak pakai tepung pau, dia pakai tepung high protein. Boleh juga. Dia lebih kurang je. Tepung low protein boleh guna buat kek atau roti tak? Kek boleh. Kalau roti no. Roti high protein. Faham? Marble jual RM30. Okey tak? Marble jual RM30. Okey tak? Mungkin masalah orang okey tak okey. You jangan buat kerja. Okey. Hak ni aku nak jual RM15 lah. Jangan buat lagu tu deh. You kena kira baru you tahu harga berapa. Baru you boleh jual. Kalau contohlah you harga you marble ni modal dia RM10, you nak jual RM30. Boleh lah. Sebab dia 3 kali ganda daripada tu. You kira. Lagu mana nak kira? You boleh tengok balik saya punya live sebelum ni. Ataupun you join saya punya PJJ, ada dah cara. Saya pun nak ajar you cara pengiraan kek tornado. Semalam saya dah buat dah basic nak buat kek tornado. Minggu depan saya nak lapis dia nak suruh jadi kek tornado. Minggu depan satu lagi tu saya nak ajar you cara pengiraan. Sebab saya nak you all boleh buat income, boleh kata berapa modal yang you all patut laburkan untuk satu kek. Satu biji kek tu berapa modal dia. Saya nak you all peka benda tu. Alert benda tu. Baru you all tahu. Benda lain pun you all buat step yang sama juga. Gitu. Kalau dah campur tepung gado dengan tepung super fine, kena tambah baking powder ke? Tambah je. Kena tambah. Nori, kalau buat topi coklat, campur susu segar ke sikit? Kalau macam saya, boleh. Macam saya semalam, saya gantikan susu cair, gantikan dengan susu segar. Boleh juga. Tak ada masalah. Kalau buat kek panda cheese, elok bakar atau kukus lebih sedap. Kalau macam saya, ada setengah orang yang buat kukus, ada setengah bakar. Dia kena try lah. Macam kalau saya banyak bakar. Kek yang saya buat banyak bakar. Bukan banyak bakar, memang bakar. Dan kek coklat emas yang versi kukus tu je kukus. Hak lain bakar. Lepas tu kek pisang. Kek pisang tu kukus. Hari tu saya tunjuk bakar ke. Sebenarnya dia boleh kukus. Boleh. Kak buat kek guna tepung self raising sama. Kalau pandai nak arrange benda tu boleh. Tak ada masalah. Kalau orang tak pandai lah. Ni saya royak ni kalau dia ni orang tak pandai. Apa beza soda bikarbonat dengan baking powder? Ada setengah resepi kena letak soda je. Ada yang letak dua-dua. Dia baking powder tu tepung penaik. Tahu tak? Tepung penaik pula dah. Dia serbuk penaik. Baking powder. Bukan kebanyakan, memang overall macam kek memang kena letak baking powder. Kalau sodium bikarbonat tu, sodium ni orang kata untuk nak jadikan kita punya tu nak bertambah lagi lah, gebu. Ada setengah tu lah. Ada setengah tu tak payah letak pun dia dah gebu dah. Ada. Bukan semua kek kena pakai sodium bikarbonat, tetapi semua kek kena pakai baking powder. Semua kek kena pakai baking powder. Tetapi untuk sodium bikarbonat tu bukan semua kek. Contohlah bukan semua kek. Maksud dia kek yang melibatkan telur putih dan telur kuning kita asingkan, tak perlu letak sodium bikarbonat. Dan baking powder pun dia tak perlu. Sebab apa? Sebab dia dah cover dah untuk perbezaan kata adunan kita telur putih tu. Sebab bila you all buat adunan you all ataupun resepi you all yang melibatkan asingkan telur putih dengan telur kuning tu, dia gebu. Kek kita jadi lembut.
Lembut. So bila lembut tu tak perlu dah nak letak-letak kata sodium bikarbonat ke, baking powder ke. Faham? Nori, nak jual sebiji masih okey tak? Akak kena kira satu adunan tu akak dapat berapa? Akak kena kira satu adunan tu akak dapat berapa? Akak dapat berapa? Akak dapat berapa? Kalau akak dapat contohlah apa tu, sebab saya tak buat bisnes roti, donat. Akak kena kira satu adunan tu akak buat berapa biji akak dapat. Berapa biji? Akak kena kira dulu berapa biji. Lepas tu barulah kita buat step lain pula. Donat ni. Lepas tu donat tu mestilah campur dengan coklat lah. Campur dengan macam-macam, okay? So orang kata dia apa tu, dia kena tahu berapa dulu basic donat tu, berapa biji. Adakah 10 sen? Adakah tak sampai 10 sen? Kena kira. Kena kira dulu. Sekarang ni Nori selalu guna tepung apa? Ada setengah tepung tak berapa elok untuk kek. Kalau macam saya lebih sukakan tepung cempaka. Saya pakai tepung cempaka lah. Tepung cempaka. Ada jugalah pakai tepung tepung apa dah? Dia kebanyak ke. Macam kebanyakan kalau macam saya banyak pakai tepung cempaka. Brand cempaka. Kalau nak buat roti, kena guna tepung roti ke atau boleh ada sedap ke ni. Biasalah dia. Kalau nak buat roti, kena guna tepung roti ke atau boleh ke guna gandum biasa. Dia kalau nak buat roti, saya recommendedkan you pakai tepung high protein lah. Lebih okey lah. Lebih okey. Kalau nak pakai tepung gandum biasa pun boleh. Tak ada masalah. Cuma kalau ni ada juga ada tepung high protein. Lagi jadilah menjadi roti kita, pizza kita. You tengok balik saya punya live. Saya dah buat ajar dah. Buat roti pizza. Saya ajar donat. You tengok donat saya buat lagu mana? Tengok balik. Saya roti-roti ni sebab saya jarang nak buat. Sebab lambat tau duk. Nak suruh dia jadi kembang dulu. Lama tau duk proses dia. Dia tak sama dengan kek. You tengok balik saya punya live sebelum ni. Tengok balik. Kena rajin lah tengok. Kak Nori nak tanya, beza kau tepung gandum cak sawah dengan cak lili? Beza. Cak beza dah. Tu cak sawah, tu cak lili. Harga pun beza. 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 Penggunaan dia sama je. Nori, kalau brownie letak luar, kena balut dengan plastik ke atau masuk dalam bekas? Kalau nanti saya letak dalam kotak dulu. Kalau you buat esok, contohlah hari ni rajin nak buat. Esok orang nak. You letak dalam kotak dulu ataupun you letak bawah saji pun boleh. Tak payah wrapping. Kalau wrapping tu, kena letak wrapping. Saya buat pau guna tepung gandum biasa je. Okey, esok pun lembut lagi. Okey lah. Dia kena tahu cara penggunaan tu. Kalau nak bagi senang, pakai tepung high protein ataupun tepung Hong Kong, tepung pau pun boleh. Hong Kong. Orang tak nak guna tepung Hong Kong ni sebab apa? Sebabnya Hong Kong bunyilah Hong Kong. Bukan semua orang kata ramai orang beli tepung high protein ataupun tepung gandum je sebab dia banyak kegunaan. Kalau tepung Hong Kong dia tak boleh nak guna untuk kek-kek ni. Muka kek ni pakai tepung biasa je. Takut membazir. Gitu. Dek, saya selalu buat kek mendak. Kenapa ya? Mendak sebabnya terlampau over putah. Over sangat putah. Lama sangat putah. Orang kata dah. Kata putah biar bagi kembang. Dia kembang. Tak boleh juga. Lepas tu orang kata dah. Letak minyak. Jangan terlampau lama sangat putah. Buat serang teh. Akak lalu. Lepas tu cepat-cepat lalu masuk dalam loyang. Bakar ke kukuh lalu. Gitu. Faham?
Nori, macam mana buat topping roti sarang lebah? Topping roti sarang lebah. Oh, ada resepi dia. Ada. Mentah nak tengok. Ada. Nak tengok nak ke? Mentah. Ada. Tepung. Sarang lebah ni. Sarang lebah. Okey. Sos dia tu. Okay, saya share dekat you. You share dekat orang lain juga. Sari dia pula dah. Roti tahu dah ke. Roti saya tak pernah tunjuk lagi benda ni. Tak ada we nak buat. Minta maaf lah tak ada nak buat. Nak bagi nak share dekat you boleh lah. Dia sos butterscotch. Sos butterscotch ni time saya baik. Ni saya boleh share lah. Time saya ni malah nak itu. Share lah ni saya kata mu okey boleh lah. Sos butterscotch ni 1 cawan. You guna 1 cawan gula perang, 1 cawan whipping cream. Whipping cream tahu tak? Whipping cream brand Anchor tu. Bukan fresh cream, whipping cream brand Anchor tu. Kalau macam kat kedai, lo ni stok mutu tahu tak? Stok tak apa nak ada. Tak tahulah tempat you all. Lepas tu 1 cawan mentega, 1 sudu teh garam. Bubur sikit, letak sikit garam. Gitu. Lepas tu panas lah. Cai tu gak. Lah kali baru masuk whipping cream. Last kali masuk whipping cream. You all cai dulu gula perang, mentega, lepas tu masuk garam sikit. Okey, cai. Last kali masuk cai tu baru masuk whipping cream. Cai puk akak. Jangan terlampau lama sangat. Bila terlampau lama nanti jadi berketu-ketu. Bila dah cair tutup lalu. Lepas tu seram kau ataupun sejuk baru tuang atas roti sarang lebah tu. Gitu. Salam. Ni mari dah ni. Nak gimana? Apa? 5 hari ya, guys. Wah, dia banyak cabang ni. Aduh lah. Nori, BC ada dalam video juga atau dalam PJJ saja resepi. BC dalam dalam PJJ. Sebab BC tu saya kena tunjuk satu-satu. Sebab BC tu ramai orang tak jadi buat. So saya ajar dia, ajar lagi sampai you pandai. BC ni bila you pandai, uish, best buat kek ni. Kita nak campur dengan warna hijau, biru, merah, hijau politik belakang. Sedap dah. Dia tak boleh tengok baca video saja ni tak ada. Dia kena tengok cara step kot orang mana nak buat. Sebab kalau you salah step tak jadi. BC tu memang senang. Tetapi salah step sikit dia jadi tak senang. Cooking cream tu sama tak dengan whipping cream? Cooking cream kan pula dah. Cooking cream kan Cooking cream kan tu. Cooking cream kan tu. Dia whipping cream tu brand Anchor. Dia whipping cream tu dia duduk dalam peti. Adakah cooking cream ni duduk dalam peti? Duduk dalam peti kau. Kalau duduk dalam peti, cooking cream dia susu ni. Whipping cream tu dia macam susu. Dia bukan macam susu, memang dia susu. Dia macam susu. Okey? Faham? Cooking cream dalam peti juga. Dalam peti tengok juga dia punya, tengok ingredient lagu mana. Tengok ingredient. Adakah sama dengan whipping cream? Sebab saya tak pernah dengar, saya tak pernah tengok cooking cream tu. Takut nanti dia warna lain. Takut dia warna. Adakah susu juga? Kalau tak susu, tak jadilah. Tak jadi Bani. Jangan macam-macam vegan ni. Dia salah tu. Takutnya tak sedap ke, jadi minyak ke. Gitu deh. So faham? Banyaknya lah nak kena saling. You all tengok saya punya ni nak saling satu-satu tahu tak. Saya kan nak akan keluarkan e-book saya. So banyak benda saya kena buat tahu tak. Banyak benda. Untuk macam apa yang
saya kata saya tunjuk dekat, saya bagi dekat you all e-books tu berserta kata apa yang you all tengok, you all dapat benda tu. Cookie cream tu untuk buat sos carbonara. Tak boleh tak? Sos carbonara, susu gak kau. Cookie cream tu. Nori bila nak buat kek pandan gula Melaka? Dulu pernah buat tapi tak lengkap kan? Tak lengkap. Tak ada lagi kak. Tak ada lagi. Kek pandan gula Melaka sedap kok. Tapi tak ada lagi nak buat. Nantilah kita buat lah, tengoklah masa-masa tu. Ni pun tunggu lagi lain ni benar. Ginilah kehidupan saya, tahu tak? Kehidupan saya ginilah. Tahu tak? Sebenarnya buat bisnes ni best kalau kita tahu cara. Kita rasa macam enjoy, rasa macam yolah. Kalau orang kerja boleh lah gini. Saya ada time saya. Kalau time saya ngadak laptop je. Ya ada time jugalah. Nanti Nori jual kau ibu tu. Of course lah. Bukan senang lah saya nak buat benda tu, tahu tak? Saya nak bagi free. Tak. Orang ni tak akan appreciate bila bagi free ni. Ingat senang. Ibu yang saya keluarkan benda tu daripada saya R&D kan benda tu, tahu tak? Senang aku. Kalau saya saya nak ibu saya nak bagi free. Nak tak? Saya pergi ceplak dekat Google, YouTube, lepas tu dekat orang lain, lepas tu saya bagi kat you. You nak tak? Tu boleh free. Nak kau free? Nak kau? You nak ibu free boleh, tak ada masalah. Nanti saya nak beli. You nak tak? Tak masalah lah ni, you nak ke? Nak ibu free? Boleh. Ibu free. Nanti saya pergi kopi, lepas tu saya buat ibu, lepas tu bagi kat you all. Lepas tu benda tu saya tak tahu lagi. You all buat sendiri. Benda tu ke free ke? You all buat. Buat, lepas tu tak say. Orang nak bagi free ni. Orang nak bagi free ni. Hot free. Nak bagi? Nak free. Tak say hot free. Orang nak bagi free ni. Saya nak bagi free dekat you all. Tapi saya bukan resepi saya deh. Bukan resepi saya. Saya akan pergi mana kopi-kopi mana-mana lah. Pandai-pandai lah sayanya. Saya pergi kopi orang punya. Saya pergi kopi hot Google. Saya pergi ambil hot YouTube ke mana ke. Saya kata tarik sikit-sikit ataupun malahan nak tarik sebab tarik ni panjang. Ingatkan senang-senang nak tarik-tarik ni. Lama weh. Lama pakai ayat saya. Tak tahulah ayat saya ni faham ke tak. Tak tahu dek. Tapi kata benda tu tak tahu jadi ke tak. Kalau jadi, itulah. Saya nak ni. Orang nak bagi free ni. Tak suruh orang saya lah. Saya nak pergi ambil orang lain. Tak tahu lah siapa-siapa pun. Saya pergi ambil kopi Google ke mana ke. Saya pergi kopi hot tu. Nak free ke? Nak free. Saya pergi kopi hot tu. Lepas tu saya paste dia dekat apa tu? Microsoft Word ke mana ke? Lepas tu saya kata saya bagi dekat you all free. Free je. Alhamdulillah. Satu adunan dalam 90 hingga 100. Minimum berapa? Dia tak saya tak say antara 90 hingga 100 tu. Kita tak boleh nak ni. Faham tak? Akak kena tahu minimum. Contohlah 93. Akak kena ambil 90 je. Jangan ambil 95. Jangan ambil 93. No. Orang tak bagi je lagu tu. Akak kena ambil 90. Gitu dulu. Akak kena ambil 90. Contohlah 93. Akak ambil 90. Ambil 90. Kira 90. Jangan ambil 93. 93. Nak lebih selamat lah 90. Sebab mungkin dia kata lebih sikit Lebih sikit tak apa. Hak tu tak apa. Hak tu kita nak biar dia standby benda tu. Biar tak apa. Kita kena ambil hak 90. Ambil hak 90.
Nori, apa beza krim versatile savory and sweet dengan krim ecowi ready to topping? Dia nama sama, rich juga. Hak ni rich ni akak kena tengok molek deh. Sebab apa? Sebab ada yang apa tu? Yang sayur ada pelik-pelik tahu tu. Ada pelik-pelik. Pelik-pelik. Saya pakai basic je kak. Saya pakai basic je. Sebab pelik-pelik ni saya kena fikir. Kena main otak pula nak kena pelik-pelik ni sebab kita nak biar lain pada orang. Saya tak nak ambil benda tu sebab tu buat. No, itu bukan saya. Saya kena ambil benda tu, saya kena R&D. Oi, hak ni jadi lagu ni aku nak tambah gapo dalam ni. Ataupun aku nak buat lagu mana biar nampak lain. Itu saya. Kalau saya jenis saya pakai hak pelik-pelik je. Buat hak biasa-biasa je. Cuma saya buat benda hak biasa tu jadi pelik. Gitu. Kalau pelik-pelik ni kita nak jadi hak pelik-pelik lagi ni, kena fikir kak. Akak kena buat R&D benda ni. Barulah dia jadi sedap. Tahu tak? Ambil masa lah benda ni. Kalau macam saya, kalau akak tanya pelik-pelik ni, minta maaf lah. Saya tak tahu benda tu. Saya ambil hak basic je. Basic je. Noris, kalau mau beli ibu Noris tu boleh diorder ke? Baru post ke alamat. Saya pakai online ya kak. Online. Semua tu online, tak ada. Sebab saya takut nanti ibu saya bila kalau saya post jadi kan ibu saya tu. Saya nak kekal dekat you all punya telefon. Boleh senang buka lalu telefon. Nak tengok mana. Senang tahu dah. Semua lah ni. Nama dah ibu. Kalau puh lagu tu bukan nama ibu, tu nama book. Tu nama book. Lah ni kau panggil e-learning. Lah ni e-online. E belakang. E-book. So e-book tu online. Kalau saya ni, saya nak post apa semua tu bukan panggil e-book kak, itu panggil book saja. Nori nak buat kek krema pelangi macam mana? Mencabar betul buat kek tu. Memang mencabar. Hak tu kek tu memang dia ni memang kena belajar lah. Hak ni kek krema ni dia banyak guna telur banyak. Dia kena banyak step. Lepas tu dia kena masuk hak tu ada berapa butir. Hak ni balance kena banyak. Hak ni memang kena belajar hak ni. Kalau tak silap tak jadi kek kita, tak comel molek. Lepas tu dia kalau masak dia jadi merekah. Bila merekah tak comel lah. Tak cantik. Nori, whipping cream mana yang paling sedap? Whipping cream ke fresh cream? Yalah itu. Ada setengah tu orang panggil whipping cream. Ada setengah panggil fresh cream. Tapi whipping cream tu untuk nak buat gedio. Sebabnya dia ada non-dairy dengan dairy. Whipping cream tu dairy ke non-dairy? Beza tu. Kalau untuk you all nak buat non-dairy tu, kalau macam saya suka pakai Vivo. Berapa harga ibu tu Nori? Tak tahu lagi berapa. Sebabnya banyak sangat. Banyak. You all nak gedio ada belakang dalam tu. Saya suruh mbak belakang. Biskut saya masuk. Puding saya masuk deh. Puding krema saya masuk. Puding apa dah? Adalah banyak kot lah. Banyak. Kek semua, cheese meleleh, apa semua masuk belakang. Itu. Pewarna untuk FC dan BC sesuai oil base atau gel base Nori. Mana-mana pun boleh. Kalau you all budget lebih pakai gel base. Mahal lah sikit. Sayangnya tak dapat dengar sampai habis nak masuk kerja dah. Saya pun nak elah dah ni. Okeylah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih yang mana tengok sampai yang like, yang komen. Terima kasih banyak-banyak. I love you so much. Okay. So, terima kasih. Semoga apa yang saya share ni bermanfaat dekat you all. Dan you all share lah dekat orang lain juga. Semoga orang lain pun dapat manfaat dia juga. Dan siapa yang nak saya bantu you all buat kek sampai jadi, gunakan step yang betul.
betul, sampailah betul-betul jadi, sampailah kita tahu cara yang betul. So saya nak bantu you all zero to kata heroing. Zero to hero, biasa zero to heroing. So you all boleh WhatsApp saya untuk promo Merdeka, less 10%. You all dapat lagi banyak lagi benefit yang you all dapat. Dan kalau you all kata you all tak boleh tahan makian, kata marah, you all jangan masuk dalam saya punya grup. Jangan sesekali. Saya nasihatkan jangan. So kalau you all bersedia dibantu, you all bersedia dari segi ketahanan fizikal dan mental, boleh masuk. So saya bantu you all buat sampai jadi. Okeylah, saya undur diri dulu, nanti kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.